لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sidang jemaah kaum muslimin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti yang kita rancangkan, Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama menambahkan lagi pengetahuan kita, meningkatkan amal soleh kita dengan kita mempelajari beberapa lagi ayat dalam suratul Kahfi, yang mana pada pagi ini kita akan memasuki ayat yang ke-47, ayat nombor 47. Dalam nota boleh lihat pada muka surat 276, nota bercetak, nota PDF soft copy, slide nombor 551. Cuba kita lihat terlebih dahulu perkaitan ataupun hubungan di antara ayat yang telah pun kita bicarakan pada hari sebelumnya dengan ayat yang kita akan bicara pada pagi ini. Kalau ayat 45 dengan 46, Allah telah memberitahu kepada kita bahawa dunia ini suatu hari nanti dia akan musnah. Maka ayat 47 sehingga ayat nombor 49, Allah menceritakan kepada kita secara terperinci bagaimana akhirat itu datang, ataupun dalam erti kata lain, ayat 47 sampai 49 ni Allah menceritakan bagaimana dunia itu akan musnah, kemudian bagaimana munculnya alam akhirat. Jadi untuk memahami ayat 47 sampai 49 ini, kita baca dulu ayat dia, kemudian kita akan lihat nanti kronologi bagaimana kejadian hari akhirat. Kita baca ayat 47. Ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Kita baca terus ayat 48. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Kita kembali kepada ayat 47 untuk kita melihat terjemahan ayat. Ayat 47 ini, kalau kita tengok pada ringkasan dia, mula-mula Allah Ta'ala akan menghancurkan gunung ganang. Sebab tu Allah Ta'ala kata, dan ingatlah hari kami bongkarkan dan kami terbangkan gunung ganang.
Setelah Allah bongkarkan gunung ganang, Allah mengatakan, dan engkau akan melihat muka bumi ini menjadi barizah, akan menjadi terdedah. Kemudian apa lagi berlaku? Wa hasyarnahum, dan kami himpunkan mereka. Bagaimana Allah himpunkan mereka? Falam nughadir minhum ahada, sehingga kami tidak tinggalkan seorang pun daripada mereka. Okey, ayat ni ringkasan dia yang sebelum tu. Maksudnya dalam ayat 47 Allah mengatakan cara dunia ini akan musnah. Allah Ta'ala akan menghancurkan gunung ganang. Kerana gunung ganang ni dia menjadi pasak kepada bumi, maka Allah hancurkan gunung ganang ini. Setelah gunung ganang itu dihancurkan, Allah mengatakan bumi ini akan menjadi lapang. Lapang tu maksud dia apa? Maksud dia, kalau kita baca dekat keterangan para ulama tafsir, maksudnya dah tak ada batu, tak ada hutan, tak ada bangunan dan tak ada pokok-pokok. Kalau macam sekarang, kita dilindungi dengan pokok-pokok, ada gunung, ada bangunan. Tetapi ketika mana dunia ni akan musnah, dunia ni menjadi sangat lapang. Sebenarnya orang yang buat ibadat haji di padang Arafah, dia dah nampak dah. Lapang tapi penuh dengan manusia. Sebab tu ibadat haji, Allah Ta'ala bagi kita gambaran yang awal macam mana berlakunya kiamat. Sebab itu kalau kita baca suratul Hajj, surah haji, ada satu surah haji, surah nombor 22 tu, Allah mulakan ayat-ayat yang awal cerita tentang hari kiamat. Kenapa surah haji Allah cerita pasal hari kiamat, sedangkan itu surah pasal ibadat haji? Maknanya Allah Ta'ala nak kita ini memberikan, Allah nak bawa diri kita macam mana nanti kamu akan dibangkitkan berhimpit-himpit, beramai-ramai menghadap Tuhan yang satu, semua pergi tujuan yang satu, ada pada ibadat haji. Jadi ayat nombor 47 tadi, setelah bumi menjadi lapang, maka Allah buat apa? Maka Allah himpunkan ke semua manusia. Okay, itu ringkasan ayat dia. Okay, kita pergi terjemahan ayat nombor 48. Okay. Setelah manusia dihimpunkan oleh Allah, maka manusia ni Allah Ta'ala cerita lagi macam mana dia dihimpunkan. Dia akan dihimpunkan dalam keadaan berbaris, berada di dalam saf. Apabila berada di dalam saf, mereka nak ke mana? Mereka pasti akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita baca ayat nombor 48, secara terjemahannya Allah mengata mereka tetap akan dibawa menghadap Rabbmu dengan keadaan berbaris teratur. Kemudian dikatakan kepada mereka, sekarang kamu datang kepada kami dalam keadaan kamu berseorangan sebagaimana kamu dijadikan pada mula-mula dahulu. Kemudian siapa-siapa yang tak percaya adanya hari kebangkitan itu, Allah mengatakan, dulu kamu sangka kamu tak akan dibangkitkan, tapi sekarang apa yang kamu telah lihat. Baik. Ayat 47 dan 48 ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan adalah ringkasan daripada pelbagai peristiwa yang akan berlaku di hari kiamat. Jadi untuk memberikan kefahaman yang lebih sedikit mendalam, izinkan saya bentangkan kronologi ni terlebih dahulu. Okey, jadi kena patah balik sekejap pada muka surat 276, 277. Kita lihat dulu macam mana kiamat ni dia boleh berlaku. Okay. Yang pertama akan berlaku dulu 10 tanda besar kiamat. Kalau tak berlaku 10 tanda besar ni, takkan berlaku lagi kiamat. Salah satu tanda besar kiamat adalah munculnya Dajjal. Sebab itu salah satu kelebihan Suratul Kahfi
adalah dapat melindungi kita daripada Dajjal. Selepas 10 tanda besar ni berlaku, berlakulah tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama ni lah yang menyebabkan peristiwa dekat ayat nombor 47 tadi tu. Gunung Ganang dihancurkan. Selepas tiup yang pertama, berlakulah tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua ni lah fungsinya untuk membangkitkan manusia daripada kubur. Dari bangkit dari kubur ini nak ke mana? Mereka akan dipanggil untuk berkumpul menunggu untuk dihisab. Ingat tak ayat 47 tadi? Allah kata Allah akan kumpulkan mereka. Tak ada seorang pun yang akan tertinggal. Okey, selepas Allah kumpulkan, ayat 48 kita belajar tadi berada dalam keadaan berbaris. Cuma para ulama khilaf dalam menentukan berbaris macam mana. Adakah satu baris yang panjang ataupun ada barisan-barisan. Wallahu ta'ala alam. Yang pasti dalam keadaan berbaris. Masa berbaris tu akan berlakunya syafaat yang terbesar. Syafaat terbesar ni maksudnya syafaat yang orang pergi jumpa dengan Nabi Adam, cari Nabi Nuh, cari Nabi Ibrahim, cari Nabi Musa, untuk cari Nabi Isa, untuk minta cepatkan berlakunya penghisapan sebab dah tak tahan bahawa kiamat ini sebab matahari terlalu panas. Masa ketika itulah berlakunya syafaat Nabi SAW yang paling terbesar, iaitu Nabi bertemu dengan Allah. Akhirnya berlakulah cepatnya penghisapan tu. Okay. Kemudian apa lagi berlaku? Ketika berada di dalam barisan-barisan itu, maka berlakulah penghisapan amal. Penghisapan amal ini kita akan baca pada ayat nombor 49 nanti. Waktu kita baca ayat nombor 49, macam mana Allah nak hisap amal ni? Jawapan dia berdasarkan apa yang tercatat di dalam buku amalan kita. Tiap-tiap hari ada malaikat tulis. Dia ke mana, dia buat apa, dia cakap apa, dia tengok apa, dia dengar apa. Semua ditulis dalam buku amalan. Nanti ayat 49 kita akan baca nanti. Kita akan jumpa pada tajuk hisab amal. Apabila amal itu dihisab, maka pada ketika itu berlakunya manusia untuk pergi mencari air. Maka ada satu kolam air, dia panggil Al-Haud. Air ni sumbernya daripada Al-Kausar. Lepas tu apa lagi berlaku? Timbanglah amal. Amal baik diukur berbanyak ke sikit dengan amal buruk. Lepas tu berlakulah titian sirat mustaqim. Titian yang lebih halus daripada rambut. Lepas tu apa lagi yang berlaku? Lepas tu berlaku sebelum nak masuk ke dalam syurga, maka akan ada satu titi lain, namanya adalah qantarah. Qantarah ni adalah checkpoint sebelum masuk ke dalam syurga. Dekat qantarah itulah mana-mana hamba yang berdosa tapi dia ini calon syurga. Sebab tadi timbang kan, kalau amal baik lebih banyak daripada amal buruk, dia pergi ke syurga. Tapi ada dosa, maka dekat qantarah inilah dia akan dibersihkan dosa-dosanya. Lepas tu barulah kita boleh memasuki syurga. Itu cerita dia panjang. Okey, cerita masuk syurga telah kita jumpa sebelum ini. Ingat tak ayat sebelum ni? Ayat yang Allah bagi tahu. Allah bagi tahu bahawa orang yang beribadat siang malam yang Nabi pesan. Ingat tak ayat dari Allah kata, jangan tinggalkan orang-orang yang selalu ingat Allah pagi dan petang, mereka cari redha Allah. Kita dah belajar ayat sebelum ni yang Allah masukkan mereka ke dalam syurga, dibagikan perhiasan. Kemudian kita juga telah belajar pada ayat yang sebelum ini bahawa ada orang masuk ke dalam api neraka. Tetapi pada ayat yang kali ini pula Allah Ta'ala nak cerita macam mana peristiwa sebelum masuk ke dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Jadi kita kembali
kepada ayat nombor 47. Saya cerita kronologi secara ringkas tadi adalah untuk membantu kita memahami macam mana perjalanan hari kiamat yang Allah cerita pada ayat nombor 47 dan ayat nombor 48. Okey, ayat nombor 47 saya tak perlu ulas dengan panjang lebar sebab kita mudah saja nak faham ayat ni. Ayat ni iaitu mula-mula berlakunya dunia ini dihapuskan macam mana, berlakunya gunung ganang itu akan dihancurkan. Lepas dihancurkan, maka tidak ada mana-mana yang menghalang dari sudut pemandangan manusia, menjadi lapang, satu padang yang lapang. Kemudian kita akan dihimpunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ayat nombor 47. Waktu Allah kumpul kita, tak ada seorang yang terlepas pandang. Tak ada seorang pun manusia yang pernah hidup dia tak dibangkitkan. Sekalipun kita tak jumpa kubur dia di mana, mana jenazah dia hilang. Seperti mana jenazah yang hilang? Peristiwa kapal terbang ke, betul tak, dimakan oleh binatang buas ke. Ayat ni bagi tahu mereka-mereka ini pun sebenarnya akan dihimpunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Okay. Kemudian ayat nombor 48 kita telah baca terjemahan tadi, kita dapat mempelajari bahawasanya kita dihimpunkan oleh Allah dalam keadaan berbaris dan kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Macam mana menghadap Allah? Kena ambil ayat lain lah. Dia ada banyak dalam Al-Quran, dipanggil seorang demi seorang. Okey, kita terus pergi kepada ayat nombor 49. Okey, kita baca satu lagi ayat. Okey. Sebelum kita baca ayat 49 ni, izinkan saya menerangkan ayat 49 ni isu tentang apa? Ayat 49 adalah isu tentang dibentangkan buku amalan kita. Ini salah satu cara Allah nak menghisap amal kita. Jadi kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Okay, ayat nombor 49 kita baca terjemahan dia. Allah kata apa? Dan kitab juga akan dibentangkan. Okay, dalam ayat tu jumpa tak perkataan kitab? Okey, cuba tengok dalam nota maklumat tambahan. Okey. Dalam Quran, kalau kita jumpa perkataan Alkitab, ia kena diterjemahkan mengikut konteks ayat. Okey, pagi ni kita tengok sedikit sebanyak apakah
penggunaan perkataan kitab di dalam Quran. Okey. Yang pertama, dalam Quran kalau Allah guna Alkitab, kadang-kadang membawa maksud Quran. Kadang-kadang membawa maksud Taurat. Kadang-kadang membawa maksud Taurat dan Injil, dan kadang-kadang kalau Allah guna Alkitab, dia bermaksud wahyu secara umum. Yang kelima, kalau kita jumpa perkataan Alkitab di dalam Quran, kadang-kadang membawa maksud Lauh Mahfuz. Dan yang keenam, kalau Allah guna perkataan Alkitab, dia bermaksud buku catatan amal manusia. Jadi dekat ayat 49 itu yang akan dibentangkan kitab mana. Maka mengikut konteks ayat, kitab dekat situ merujuk kepada buku catatan amalan. Jadi lepas ni, kalau baca Quran, jumpa perkataan Alkitab, kena lihat 6 makna ni. 6 makna ni, dia mengikut konteksnya apa. Okey, setiap 6 pengertian Alkitab ni, saya telah nukilkan setiap satu daripadanya dalil rujukan. Ada dekat situ. Pengertian 1, surah Baqarah ayat 2. Pengertian kitab yang kedua, surah Al-Isra ayat 2. Pengertian Alkitab yang ketiga, surah Al-An'am ayat 156. Pengertian perkataan Alkitab yang keempat, surah Al-Hadid ayat nombor 25. Pengertian Alkitab yang kelima, surah Al-An'am ayat 99. Dan pengertian yang keenam yang kita rujuk pada pagi ini juga ada pada ayat surah Al-Isra ayat nombor 14. Okay, cuba kita lihat surah Al-Isra ayat nombor 14 ini sebagai penutup pengisian kita pada pagi ini. Perhatikan baik-baik. Kitab yang Allah bentang tu dalam surah Al-Kahfi yang tadi tu, ayat 49 tu, sebenarnya siapa yang akan baca apa yang dalam buku tu? Surah Al-Isra memberikan jawapan. Yang akan membacanya adalah kita sendiri. Allah kata apa? Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah kata apa? Baca kitab kamu. Allah kata baca sendiri kitab kamu tu. Cukuplah engkau sendiri pada hari ini akan menjadi tukang kira terhadap dirimu. Faham tak maksudnya? Setiap kita nanti akan tengok buku amal kita. Dan ayat 49, orang yang berdosa, apabila dia tengok buku amal dia, dia baca sendiri, dia akan mengatakan, habis, binasa diriku. Kenapa dia kata binasa? Kita kena sambung besok pagi pada ayat nombor 49. Kenapa dia kata, ya wailatana, binasalah kami. Kita akan lihat perincian dia pada ayat nombor 49 besok pagi. Tak boleh sambung dah pagi ni sebab waktu pun dah lebih. Kita telah buat aku janji 20 minit sahaja. InsyaAllah kita jumpa insyaAllah pada keesokan hari. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.